Hai dan Assalamualaikum kepada semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan yang berlaku dalam pasaran barangan dengan bantuan keluk yang sesuai berdasarkan situasi-situasi yang telah diberikan. Soalannya adalah, perubahan dalam dasar fiskal akan memberi kesan kepada keseimbangan dalam pasaran barangan. Berdasarkan senario di bawah, jelaskan perubahan yang berlaku dalam pasaran barangan dengan bantuan keluk yang sesuai. Senario yang pertama adalah Perdana Menteri mengumumkan perbelanjaan kerajaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sedikit info mengenai situasi ini adalah bermula apabila berlakunya COVID-19 yang menyebabkan ekonomi negara semakin meleset dan kadar pengangguran semakin meningkat. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej prihatin dan juga prihatin PKS tambahan, yang mana semua pakej-pakej rangsangan ekonomi ini berjumlah 260 bilion ringgit. Selain itu, kerajaan turut memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau lebih dikenali sebagai PENJANA. Terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion di bawah pakej PENJANA ni. Sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Daripada senario ini dapat kita lihat bahawa berlakunya peningkatan perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara-cara untuk melukis keluk berdasarkan situasi peningkatan perbelanjaan kerajaan. G. Mula lukiskan garisan menegak dan juga mendatar dan labelkan sebagai AE dan juga Y. Peningkatan perbelanjaan kerajaan menyebabkan perbelanjaan agregat AE meningkat. Peningkatan AE menyebabkan keluk AE beralih ke atas dari AE kepada AE1. Keseimbangan pendapatan negara baharu tercapai pada titik E1 apabila keluk AS sama dengan AE1 pada pendapatan negara iaitu Y1. Melalui proses pengganda, peningkatan perbelanjaan kerajaan menyebabkan pendapatan negara meningkat daripada Y kepada Y1. Itu saja. Seterusnya adalah senario yang kedua. Kerajaan mengubah sistem percukaian negara daripada GST kepada SST. GST merupakan cukai barangan dan perkhidmatan, manakala SST merupakan cukai jualan dan perkhidmatan. GST dikenakan di setiap rantaian pengedaran, tetapi kesemua cukai di setiap peringkat boleh dituntut semula, kecuali kepada pengguna akhir. Manakala SST dikenakan pada peringkat awal iaitu penghilang sahaja, tetapi cukai ini tidak boleh dituntut kembali. Kedua-dua cukai ini merupakan cukai perbelanjaan dan merupakan cukai nilai tambah ataupun value added tax, di mana sistem ini mengenakan cukai kepada perbelanjaan tertentu pengguna. Sebagai contohnya, GST, apabila barang harga bernilai RM10 dan selepas dikenakan GST sebanyak 6%, nilainya akan bertambah kepada RM10.60. Namun, value add tax VAT yang dikenakan boleh dituntut kembali daripada Jabatan Kastam. Justeru itu, kos benar kepada pemborong akan kekal sebagai RM10. Berbanding SST, cukai 10% yang dikenakan tidak boleh dituntut kembali, lantas menaikkan harga barang kepada RM11 yang ditanggung oleh pemborong. Dapat kita lihat di sini, GST mengelakkan daripada berlakunya cukai berganda seperti berlaku di bawah sistem SST. SST dikenakan terhadap penghilang dan sekali lagi dikenakan kepada pemborong dan kos keseluruhan itu akan ditanggung oleh pengguna. Oleh itu, kita dapat lihat di sini, GST lebih telus berbanding SST. Namun begitu, GST juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Bagi kelemahan GST yang pertama ialah, peniaga tidak berdaftar dengan pihak kastam termasuk peniaga kecil yang pada akhirnya akan menyerap kos GST itu daripada penghilang dan pemborong. Yang kedua ialah, proses tuntutan semua cukai daripada pihak kastam yang memakan masa antara 14 hingga 28 hari dan ianya akan mengganggu aliran tunai peniaga secara langsung. Dan yang ketiga adalah margin keuntungan yang terlalu tinggi.
tindakan kerajaan mengubah sistem percukaian negara daripada GST kepada SST ternyata hanyalah meningkatkan cukai negara tersebut. Seterusnya, saya akan jelaskan keluk bagi situasi yang kedua iaitu peningkatan cukai. Mula-mula lukiskan garisan mendatar dan juga menegak. Peningkatan cukai menyebabkan pendapatan boleh guna YD menurun. Penggunaan menurun dan seterusnya perbelanjaan agregat juga menurun. Pengurangan AE menyebabkan keluk AE beralih ke bawah dari AE kepada AE1. Keseimbangan pendapatan negara baharu tercapai pada titik E1 apabila keluk AS sama dengan AE1 pada pendapatan negara iaitu Y1. Melalui proses pengganda, peningkatan cukai menyebabkan pendapatan negara menurun dari Y kepada Y1. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.